kami dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. 主啊，这是我们从内心深处向你的呼求。 Kami sungguh-sungguh memohon tolong kami ya Tuhan. 主啊，我们在你面前恳切的向你祈求，求你帮助我们每一个人。 Karena kami sungguh sadar kami adalah orang-orang yang sangat lemah. 因为我们知道我们实在是一个很软弱的人。 Bahkan begitu sering ketika kami di gereja seperti saat ini kami berkata ingin ikut Tuhan. Tapi keluar dari gereja ini kami tidak lagi mengikuti Engkau. 很多时候呢，我们就是像一般人一样，在教会里面，我们说我们愿意一生的跟随你。但是当我们离开教会之后呢，我们就没有没有这样的想法了。 Karena itu hamba sungguh berdoa Tuhan tolong kami. 主啊，你的仆人再次向你祷告，也是众弟兄姐妹们向你祷告，恳求你帮助我们。 Hamba sungguh berdoa Tuhan juga memberkati kami dengan firman yang akan kami renungkan. 主啊，你的仆人祷告，求神你用你的话语再次的帮助我们，祝福我们， Sehingga kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. 以致你的能力能够在我们当中来彰显出来。 Berkati ruangan ini, berkati seluruh kami. 主啊，求主你祝福这个房间里每个人，祝福我们每一位。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. Jemaat berduduk kembali. 请坐。 Saudara senang sekali hari ini boleh bersama dengan saudara. Ya, mungkin sudah 8-9 tahun yang lalu terakhir saya datang mengunjungi GKI Medan. 我很高兴今天早上能够跟弟兄姐妹在一起在这里见面。大概是8、9年了没有在这里正道。 Saudara dan senang melihat saudara beberapa wajah-wajah yang lama, wajah-wajah yang setia. Ya, dan juga senang melihat wajah-wajah yang baru, saudara yang boleh beribadah bersama di tempat ini. 我很开心呢，看到很多呢，我所认识的那些旧的朋友的脸孔，他们很忠心的来敬拜。我也很开心呢，今天看到很多新的这个脸孔。 Dan saudara biarlah Tuhan boleh terus memimpin hidup saudara, hidup yang singkat, hidup yang satu kali, saudara boleh pakai dengan baik untuk setiap pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. 我们恳求神使用我们每个人，让我们在这短暂的人生当中被主所使用，被主所来服侍神。 Saudara kita akan bersama membuka Alkitab kita melihat dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 39. 我们一起来看一段的经文，是在约翰福音第4章第30到39节。 Tema kita hari ini berkaitan dengan kalimat Yesus yang berkata, Aku dan Bapa adalah satu. 我们今天的主题呢，跟今天的这个经文呢，有相关，就是我与父原为一。 Saudara, saya akan bacakan ayat 30 sampai 36 dalam bahasa Indonesia. Kemudian ayat 37 sampai 39 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 首先由印尼文先读，然后由中文读。 Ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. 我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们从然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白，父在我里面，我也在父里面。他们又要拿他，他却逃出他们的手走了。 Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita mendapati bahwa dalam kehidupan Yesus kerap kali terjadi konflik antara dia dengan orang Yahudi, pemimpin agama, para ahli Taurat pada waktu itu.
若是我们读圣经的话呢，我们就知道呢，主耶稣呢，跟当时的犹太人呢、法利赛人呢，以及那些宗教人士呢，时常都有起这个争论。Saudara, bahkan kita tahu bersama bahwa karena realitas konflik itulah yang membuat para orang-orang Yahudi, para pemimpin agama melakukan sebuah konspirasi untuk kemudian membunuh Yesus, dan Yesus pada akhirnya disalibkan. 就是呢，因为他们起了争论，结果呢，引起了这个犹太人心里的不满，这些宗教领袖，最终呢，他们却把主耶稣被钉在十字架上了。 Saudara, jadi boleh kita katakan hidup Yesus, pelayanan dia kurang lebih 3,5 tahun dalam dunia ini adalah pelayanan yang berjumpa dengan beragam konflik. 所以呢，我们可以说呢，主耶稣在世上侍奉的3年半的时间呢，他都是遇见了很多呢喜欢跟他争论以及跟他发生冲突的人。 Saudara, kadangkala ketika menyadari konflik ini, saya rasa bukan saja jemaat, tapi kadangkala saya juga berpikir, aduh ini orang-orang Farisi, ahli Taurat kok dablek banget begitu loh. 但是呢，不单是我，也或者是弟兄姐妹呢，当我们看到这些事情的时候呢，我们就会想呢，为什么这些法利赛人为什么这么的顽固呢？ Ini orang-orang yang keras kepala dan kadangkala kayak suka cari gara-gara. 就好像这些这个顽固的人呢，他们呢很喜欢呢无事生非的。 Saudara, memang ada sisi itu karena mereka terancam dengan kehadiran Yesus. 这是有一方面呢，因为他们因着的耶稣呢，他们受到了威胁。 Tapi saudara, pemikiran itu menurut saya tidak sempurna benar. 但是按照我的话呢，这些的理论呢是不够完美的。 Karena kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ketika konflik kembali terjadi, maka ada respon orang Yahudi yang menarik di situ. 然后是我们仔细看呢，我们刚才所读的经文的话呢，我们就会看到呢，在里面呢很有趣的，就是主耶稣跟法利赛人他们之间的 Saudara, ketika Yesus bertanya, kenapa kamu mau melempari aku? 当主耶稣问他们，你们为什么要打我呢？ Ada kalimat yang bagus di sini yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi saat itu. 然后在当时的犹太人有说了这么一句很好的话。 Mereka berkata, kami mau lempar kamu bukan karena apa yang kamu lakukan, pekerjaan baik itu. Tapi permasalahannya adalah karena kamu menghujat Allah. 那犹太人回答说呢，我们并不是为善事拿着头打你，是为你说尽谎的话了。 Mereka berkata tidak ada boleh seorang manusia yang menganggap diri sama dengan Allah. 因为他们说呢，不可能，你是个人仿将自己当作神。 Saudara, sehingga bagi saya alasan ini alasan yang sangat valid, alasan yang sangat benar. 我觉得他们所说的话也是对的。 Dalam konteks ini mereka benar. 在这段话语当中， Bagaimana mungkin seseorang menyamakan diri dengan Allah? Itu menghujat Allah, menghina Allah. 这么一个人呢，反将自己当作神呢，这是说信谎的话了，可以说是侮辱神了。 Apalagi bagi orang-orang Yahudi, mereka punya konsep monoteisme, percaya kepada Allah yang satu, yang satu-satunya itu dengan begitu kuat sekali. 所以呢，我们知道呢，犹太人他们有一个呢，这个想法呢，就是他们所信的宗教呢，就是这个犹太人的这个一神教。 Di dalam sejarah daripada agama dunia, maka agama Yahudi adalah agama yang paling awal dan yang sangat kuat bicara mengenai monoteisme, Allah hanya satu. 所以呢，在世上的各种宗教当中，谈到关于上帝的话呢，这个犹太人所说的呢，是最间接的，就是犹太人所信的是一神教。 Kalau saudara perhatikan dalam 10 perintah Allah, maka 3 hukum yang pertama menekankan hal itu. 若是我们有读到世界的话呢，我们看到呢，世界里面的前3条呢，有谈到这一件的事情。 Dikatakan tidak ada Allah lain selain Allah Yehova. 他说呢，除了我以外，你不可有别的神。 Juga kemudian dikatakan kita tidak boleh membuat gambar-gambar untuk mempresentasikan patung-patung untuk melambangkan Allah itu. 也不可为自己雕刻偶像来当作神来去敬拜。 Bahkan dikatakan nama Allah tidak boleh disebut dengan sembarangan. 而且他们说呢，不可妄称耶和华你上帝的名。 Sebenarnya ini ajaran yang sangat benar. 弟兄姐妹们，这个教导是最正确的， Ini ajaran yang sangat bagus. 这是一个最好的教导。 Tiba-tiba ada seorang pemuda yang bernama Yesus berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu. 突然之间有一个青年人名叫耶稣的，他就说呢，我是从父而来的。 Orang yang sudah punya ajaran begitu kuat, sekarang tiba-tiba kemudian ada dalam tanda petik anak muda yang menjadi penyesat berkata dia dan Bapa adalah satu.
然后呢，他们本来呢，他们的宗教的信仰很坚固的，忽然有一个年轻人说呢，我是来自于上帝的，他们认为这是一个呢异端。 Bahkan di dalam ayat 38 Yesus berkata, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. 甚至呢，主耶稣在38节说呢，我在父里面，父也在我里面。 Saudara, sehingga kalau kita melihat orang Yahudi kemudian marah dan mau melempar Yesus, mau membunuh Yesus karena hal ini, saudara, menurut saya sesuatu yang make sense. 如果呢，犹太人呢，因为主耶稣所说了这句话的时候，他们就生气，他们就要捉拿主耶稣的话，那么我觉得他们所做的也是对的。 Ada alasannya, ada logical flow-nya, ada alur berpikir yang masuk akal begitu 就 loh. 是说呢，他们所说的话是合乎逻辑的。 Saudara, tapi di sini Yesus sedang kemudian hendak mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari logika kita. 但是呢，主耶稣要在这里教导我们一个更大的这个逻辑的事情， Saudara, bagi saya alasan orang Yahudi valid. 就是犹太人很法律 Masuk akal, benar adanya. 也就是呢，犹太人他们的想法也是对的。 Saudara, tetapi kadangkala menarik sekali khususnya zaman ini. Saya tidak tahu kalau saudara ikut dalam sosial media berkaitan dengan kekristenan kurang lebih 1-2 bulan terakhir ini. 若是无可否认的，若是我们有这个参加的这个上网的话呢，我们看到呢，最近这2个月呢，有一些的这个演讲。 Ada satu pendeta yang cukup terkenal, ya. Ada satu pendeta yang cukup terkenal berkata Yesus bukan Allah. 然后一个很出名的牧师说，耶稣不是神。 Saudara jangan searching saat ini ya, dengar khotbah dulu ya. Saya tahu saudara penasaran, jangan searching dulu. Nanti selesai khotbah saudara boleh searching. 请弟兄姐妹们安静一下，不要太。 Saudara, tapi 1 sampai 3 bulan terakhir ini lagi rame sebenarnya. 其实呢，最近这3个月非常很热闹， Seorang pendeta yang sangat terkenal. 一位很出名的牧师。 Pendeta kelompok daripada karismatik lah kira-kira begitu, kelompok Pantekostal lah. 开他们就是圣灵教会的牧师。 Dia berkata Yesus bukan Allah. 他说呢，主耶稣不是上帝。 Yesus itu hanya manusia. 他们说主耶稣是人， Ya, karena ada konsep daripada monoteisme tadi, seperti orang Yahudi tadi. 因为呢，他们有了这个犹太人的一神教的这个观念。 Cuman berbedanya kalau orang Yahudi tadi udah dijelaskan Yesus sehingga masalah selesai, ini pendeta yang sekarang udah dijelaskan masih cari masalah. Nah, itu bedanya begitu jadi. 不同之是呢，就是当主耶稣向犹太人解释这些事情的时候，问题已经解决了。但是呢，这位牧师听到了主耶稣解决呢，还是呢来找事。 Saudara, dan menurut saya isu mengenai Yesus adalah Allah itu udah selesai. Zaman Alkitab udah selesai. Saudara. Yesus 100% Allah. 如果按照我说呢，主耶稣说他是神呢，这件事情已经解决了，到这个世代已经完全的解决了。 Kenapa? 为什么呢？ Karena bagi saya Yesus sendiri sudah menegaskan dia adalah Allah. 因为主耶稣自己强调他就是上帝。 Kalau saudara perhatikan dalam kisah yang kita baca tadi, 就是我们详细的读了我们刚才所读的经文， kalau saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, saya mulai baca dengan ayat 30, 然后我从30节开始读， di mana ayat 31 dikatakan, orang-orang sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Ayat 31. 然后第31节就是犹太人要用石头打耶稣。 Ketika dikatakan sekali lagi berarti ini bukan barang baru, masalah konflik selalu ada. 我再次告诉你们，这不是一件新的事情，因为时常都会有冲突的事情发生。 Lalu kalau saudara perhatikan ayat 39, 就是我们看第39节， ayat 39 tadi ayat 31 ini ayat 39 dikatakan begini lagi. 然后他就是这么的写作。 Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia tetapi ia luput dari tangan mereka. 他们又要拿他，他却逃出他们的手走了。 Saudara, saya cuma membayangkan begini. 弟兄姐妹们，我是这么的想象。 Kalau saya ada dalam posisi Yesus, 如果我是处在主耶稣的位置上， apa yang saya ngomong membuat orang mau lemparin batu ke saya? 如果我所说的令众人要拿石头打我的话， Apa yang saya ngomong membuat orang mau bunuh saya? 就是我所说的话令人要杀死我。 Kalau memang yang kalimat saya ngomong itu memang nggak benar, 如果我所说的话是不对的， artinya terjadi kesalahpengertian daripada orang-orang Yahudi. 就是犹太人他们误会了。 Maksudnya Yesus kalau memang benar bukan Allah, 如果主耶稣真的不是上帝， maka kalau saudara jadi Yesus, saudara akan apa yang akan saudara lakukan? 如果你是身为主耶稣的身份的话，那么你将如何去处理呢？ Kita akan klarifikasi.
当然我们就会离开。 Kita akan klarifikasi. Yesus akan jelaskan bahwa, oh itu lu salah mengerti kok. Saya nggak maksud bahwa saya adalah Allah. Jadi jangan lempar batu saya, jangan mau nangkap saya, jangan mau bunuh saya. Begitu kan? 那么主耶稣将会解释呢，我不是这样的话，你们就不用拿石头打死我。 Saudara, hanya orang gila yang tahu kalimat dia yang sebenarnya nggak benar, dia tetap ngomong lalu mau mati untuk hal yang tidak benar. 就是只有疯子呢，他为他所说的不正确的话，但是他到时还是再说出重复的话。 Ngapain saya ditangkap, saya dibunuh karena kalimat yang sebenarnya kalian salah mengerti. 就是因为你们误会了我的话，为什么你们要捉拿我呢？ Tapi saudara, Yesus dalam ayat-ayat ini berkata, kenapa kamu tidak percaya pada aku? Berarti Yesus sendiri berkata dia adalah Allah. 但是主耶稣说呢，为什么你们不相信我呢？所以主耶稣就是说我就是上帝。 Saudara, itulah sebabnya harus saya katakan kalau orang Yahudi mereka nggak ngerti, Yesus sudah jelaskan, sudah selesai. Saya bingung orang zaman sekarang masih nggak mau percaya, apalagi pendeta. Itu kacau benar. 就是呢，当时的犹太人听了主耶稣的解释，他们还是不明白的话。但是我很困惑，就是为什么我们现代的人听了主耶稣的解释呢，还是不明白？就像刚才我说的这个牧师一样。 Saudara, tapi harus saya akui apa yang Yesus kemudian jelaskan itu memang tidak mudah. 是的，主耶稣的解释不是一件容易的事情。 Saudara, karena Yesus mulai mengajak orang-orang Yahudi dan semua kita manusia untuk mengerti ternyata bicara mengenai Allah, Allah itu betul monoteistik, Allah yang satu, Allah yang esa, tapi kita juga percaya ada namanya Allah yang Tritunggal adanya. 是的，主耶稣所说的话是真的，而且主耶稣所说的呢，就是是三位一体的上帝，而且呢，我们也是真的相信三位一体的上帝。 Memang bagian ayat ini Yesus tidak bicara mengenai Roh Kudus, tapi setidaknya bagian ayat ini mulai Yesus bicara bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, yaitu diri Yesus Kristus sendiri. 就是呢，在这段经文当中，主耶稣并没有谈到圣灵，但是主耶稣谈到呢，说呢有圣父，还有圣子，甚至圣子就是主耶稣。 Saudara, saya akan mengajak kita melihat bagaimana Yesus mencoba untuk menjawab orang-orang Yahudi pada waktu itu. 弟兄姐妹们，我们尝试来看看主耶稣当时如何去回应这些法利赛人。 Saudara, yang pertama adalah sebenarnya Yesus mencoba menjawab mereka itu berkaitan dengan otoritas firman Tuhan. 其实呢，主耶稣呢要向他们解释的就是呢神的话语的权威。 Jadi ketika mereka berkata Yesus menghujat Allah, 所以当他们说呢，主耶稣说了禁网的话的时候， Yesus berkata, coba kamu perhatikan dengan baik. Bukankah firman Tuhan ada tertulis mengenai kamu, yaitu diri Kristus yang adalah anak Allah, yang adalah Allah itu sendiri. 不是你们的律法上岂不是写着我曾说你们是神吗？ Yesus kemudian berkata bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. 然后主耶稣说经上的话是不能废的。 Saudara, dari dua ayat ini, ayat 34-35, prinsip yang pertama adalah Yesus mau berkata bahwa bicara mengenai diri dia Allah karena Alkitab bicara mengenai hal itu. 所以从第34节、第35节，主耶稣自己说的这个关于上帝呢，其实呢，主耶稣就是说， Yesus berkata, kamu percaya Alkitab firman Allah tidak bisa dibatalkan. Ini otoritas yang paling tinggi. 所以主耶稣说，就是你们读圣经，你们相信真的话，那么呢，最高的权威呢，就是神话语的上帝的话语是蛮有权威的。 Jadi sederhananya, 所以很简单的说， mengapa kita percaya Allah Tritunggal? 为什么我们会相信三位真神呢？ Jawabnya karena Alkitab bicara mengenai hal itu. 因为呢，是圣经呢讲述了这件的事情。 Jawabnya karena ada otoritas Alkitab yang Ini begitu besar yang berkata ini benar. 所以因为呢有圣经里面的权威，而且神话语的权威，这里是圣经所说的话。 Dan bahkan Yesus sendiri tidak menyangkalinya. 而且主耶稣没有否认这件事情。 Saudara, mungkin ada di antara saudara yang berkata, 有 wah 可能在我们当中会有人说， Pak Tommy kalau begitu kita main asal percaya dong. Kita nggak pakai otak kita dong, nggak pakai logika 他 begitu. 说呢，牧师，是否我们就随便的相信了？我们没有用我们的理性呢来去探索这件事情。 Bukankah Allah Tritunggal kita harus jelaskan secara logika supaya orang tidak percaya bisa percaya. 就是呢，我们不是要好好的解释三位真神吗？好让那些没有相信的人听了，他们就愿意相信。 Saudara, satu sisi kalimat itu benar. 弟兄姐妹们，一方面呢，他的话语是对的， Tapi satu sisi kalimat itu punya kekeliruan terbesar. 但是另一方面也是很大的错误 Kekeliruannya adalah seperti ini. 这样的错误，
Saudara berkata bahwa kebenaran itu harus dimengerti logika. 你说呢？我必须要用我的理性去了解这个真理。 Sekarang saya tanya, kalau kebenaran Allah, Allah Tritunggal harus dipahami oleh logika kita baru benar, 如果呢，我跟你说呢，如果三一真神呢，必须要用我们的理性去了解的话， pertanyaannya antara diri Allah dengan logika manusia lebih gede mana? 如果我的问题就是上帝呢跟我们的理性来比较的话，那一个更大。 Saudara perhatikan pertanyaan saya dengan baik. 我们好好的来 Kalau semua konsep mengenai Allah harus kita mengerti dengan logika baru adalah benar, pertanyaannya logika kita lebih gede atau Allah yang lebih gede? 如果有一个观念说呢，sekali lagi dah lupa. Oke, saya mengerti, nggak apa-apa. Ini memang agak susah sih begitu ya. Jadi poin saya begini loh. Kalau memahami Allah harus semuanya sesuai logika dulu. 如果呢，我们要是用我们的理性去了解一个上帝， Berarti antara Allah dengan logika saya lebih gede mana, lebih hebat mana, lebih besar mana? 那么呢，我们人的想法呢，跟上帝呢，哪一个更大呢？ Lebih besar mana? 那一个更大？ Logika lebih besar. 那我们的理性更大， Karena Allah harus dipahami dulu. Berarti ini yang paling lebih hebat daripada Allah. 因为我们想要了解上帝先，所以呢，你们会说呢，我们的理性更大了。 Saudara-saudara silakan membaca Alkitab dengan baik. Ada banyak hal kita tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan logika. 弟兄姐妹们，若是我们详细的阅读圣经的话呢，其实呢，圣经里面很多的真理是我们无法用我们的理性去了解到的。 Yang harus kita lakukan sama seperti Yesus berkata. 就是我们所要行的，就像主耶稣所说的。 Kalau Alkitab udah ngomong begini, ya sudah kamu percaya. Itulah benar. 如果呢，圣经也是这么说的，那么你就相信呢，就是真理了。 Jadi kebenaran bukan karena logika kita. 所以这个真理并不是因为我们的这个理性才 Tapi 会 karena 的， Alkitab berkata seperti itu. 因为这是圣经所说的。 Saudara mungkin saudara berpikir, waduh kok kayaknya iman Kristen tuh iman yang nggak pakai otak begitu loh. 啊，你会说呢，我们基督教是信仰好像是没有理性的，没有用我们的思维的。 Sekarang saya tanya, 我再问 saudara coba ingat papamu atau ya papa aja lah saat ini. 啊，就是我们再想起我们的父亲， Saya bertanya sederhana, 我再很简单的问你们， bagaimana kamu tahu bahwa papamu itu adalah papamu 你 yang 如 benar? 何你如何知道呢？这一位是真正的你的父亲？ Silakan jawab. 请你们回， Gimana saudara tahu? 你如何知道呢？ Saudara jawab, iya Musa karena wajah papa tuh mirip loh sama saya. 因为我爸爸的脸很像我， Saudara saya bisa cari orang yang wajah mirip kayak kamu. 我可以去找一个跟你脸很像 Lalu 的 berarti itu papamu. 啊，那么这不是就是你的父亲了呢？ Oh Musa karena saya kan dari kecil udah tinggal bareng dia begitu loh. 啊，因为我自小就跟他住在一起。 Saudara cukup banyak anak yang diadopsi tinggal bareng orang tua yang mengadopsi dan dia berpikir itu papanya padahal bukan papanya. 很多的孩子呢是被领养的，他就认为呢那个收养他的就是他 Saudara 父亲，其实呢并不是他真正的父亲。 Saudara berkata gaya makan kita mirip loh, gaya makan itu pokoknya persis banget. 人说呢，我们吃东西的这个样子非常的相似。 Saudara nggak bisa tahu bahwa papamu itu adalah papamu kecuali kalau saudara kemudian tes secara genetik. 啊，我们无法知道呢，这个是不是真正的父亲？ Sekarang saya tanya 除非你是亲子鉴定。 Saya tanya semua saudara di sini, siapa yang sudah mentes secara genetik bahwa itu papanya dan mamanya di rumah? Coba angkat tangan. 我们在座的弟兄姐妹，那一个呢已经用了这个亲子鉴定，而且这是承认那个就是父 Ada？ 亲，有没有？ Pak dokter ada tes nggak Pak? Ada dokter yang lain saya tanya, kalian harus akademis loh. Kalian harus 你 akademis 们 nih. Ada tes nggak? 你们是医学人士。 Saudara meskipun para dokter dia akademis, saudara banyak hal kita pokoknya percaya aja udah. 啊，虽然是成为医学人士呢，但是很多事情呢，我们就是这么的相信了。 Saudara saya bukan berkata selesai kebakti ini saudara pulang Pak, kayaknya benar loh kita mesti cek loh. Jangan-jangan lu bukan papa gua begitu. Bukan maksudnya itu seperti itu. 啊，我的意思并不是说呢，当回家的时候跟我父亲说呢，我们要做亲子鉴定，不要呢，你不是我的亲生父亲。 Saya cuma mau berkata banyak hal yang pokoknya kita percaya. 当然，所以我只是要跟说呢，很多事情 Nggak ada 我们 tuh 只 secara 要信， logika. Ya. 没有用我们的，不要利用你的思维。 Tapi itu benar. 但是那是一个真实的事情。 Saudara dan ketika kita di sekolah guru ngajar, pokoknya guru ngomong kita percaya aja. 当我们在学校的时候，老师所说的话，他所说的话，不是我们一听就相信了吗？ Saudara tahu tidak ilmu pengetahuan itu berubah. Yang dulu di zaman saya sekolah dikatakan benar,
Sekarang nggak benar begitu loh. 知道吗？过去呢，在学校我读书时的时候，老师所说的话，但是现在的人就已经推翻了，说不对的。 Waduh, jadi kalau gitu gimana nih kita sekolahin anak nggak diajarin nggak benar begitu loh jadi. 如果呢是这样的话，是否我们要把我们的孩子 Saudara, saya 送 cuma 到 mau 学校去 berkata 我只是要跟你们说， di dunia ini banyak hal kita pokoknya percaya. 在这个世界上很多的事情，就是我们只要信， Kita percaya guru ngomong, 我们相信老师所说的话， kita percaya orang tua ngomong. 我们相信父母所说的话。 Apalagi saya masih ingat zaman dulu ya, kalau ke dokter itu dokter udah ngomong apa, apalagi kalau udah suntik ya, kita berasa tuh kayaknya damai sejahtera begitu loh. 就是当我小的时候呢，去看医生，医生一打针呢，我觉得就很平安了，舒服了。 Kalau dokter nggak suntik, Pak, ini nggak ada suntik begitu loh 如果医 jadi. 生不打针的话，我就会问医生怎么不打针？ Karena kita nggak tahu tuh isi apa tuh. 因为我们不知道是什么原因。 Tapi secara psikologis udah disuntik kayaknya udah sedikit sembuh begitu. 但是若是从心理学来说呢，如果我们觉得打针呢，那么我们肯定会痊愈的。 Saudara, saya mau berkata kalau dunia ini saja banyak hal kita karena percaya. 弟兄姐妹们，很多事情呢，在这个世界上都是因为我们的相信。 Mengapa kita tidak mau percaya kepada kebenaran firman Tuhan? 为什么我们不要相信圣经里面的真理？ Meskipun itu tidak seakan-akan tidak bisa dimengerti oleh logika. 虽然呢，很多时候呢，并不能够用我们的思维理性去了解得到的。 Tapi Allah yang menciptakan logika adalah Allah yang jauh lebih besar daripada manusia itu. 但是是上帝创造了我们人类的思维，我们的理性，所以呢，上帝是比这个世界所创造一切更伟大。 Saudara, itu cara pertama Yesus menjawab. 这是第一次呢，主耶稣这么的回答， Karena Alkitab ada ngomong seperti itu. 因为圣经是这么的说的。 Dan secara sederhana gambar ini menurut saya bisa mewakili apa yang Alkitab ngomong. Gambar segitiga ini ya, segitiga 就 terbalik 是 ini. 呢，我很简单的解释呢，这个三角形呢是怎么的描述了这个上帝。 Saya rasa ini gambar yang sangat singkat menggambarkan Allah Tritunggal itu seperti apa. 所以呢，我觉得这是最好的简单方式，让我们向你们解释呢，三一真神是怎么样的。 Jadi kalau saudara perhatikan yang di tengah itu adalah Allah, 如果我们注意到呢，中间是上帝， maka di kiri atas itu the Father, Bapa is. The Father is God. Bapa adalah Allah. 然后就是说呢，父就是上帝，天父就是上帝。 Dan di sebelah kanan atas dikatakan the Son is God. Anak adalah Allah. 然后呢，在右边呢说孩子圣子也是上帝， Lalu dikatakan di bawah Roh Kudus adalah Allah. 而且下面说呢，圣灵也是上帝， Itu bagian yang tengah. 这是中间的。 Bapa adalah anak Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 就是圣父是上帝，圣子也是上帝，圣灵也是上帝。 Tapi di bagian paling luar daripada gambar ini, 但是在最外面的这个图画， yang di atas dikatakan Bapa, the Father is not the Son. Bapa itu bukan anak, berbeda. 就是呢，天父呢不是圣子， Bapa itu bukan Roh Kudus. 而且天父呢也不是圣灵， Roh Kudus bukan Bapa. 圣灵也不是天父， Anak bukan Roh Kudus. 而且圣子也不是圣灵， Mereka pribadi yang berbeda. 他们都是三个不同位格的， Ada pribadi Bapa, ada pribadi anak, ada pribadi Roh Kudus. 有圣父的位格、圣子的位格以及圣灵的位格。 Meskipun mereka berbeda satu sama lain, 虽然他们当中是不一样的，他们的位格， tapi mereka 100% adalah Allah. 但是他们100%是上帝。 Saudara, inilah konsep singkat daripada Allah Tritunggal. 这就是我向你们所说的简单的向你们说明关于三一真神。 Tapi saudara, tentu saja kita tidak mungkin bahas mengenai hal ini. Karena itu saya akan mengajak kita melihat poin yang kedua, poin yang terakhir. Apa yang sedang Yesus sampaikan berkaitan Allah Tritunggal di sini. 我今天没有呢再次的解释这件事情，然后我们接下去呢再继续的讲到我们所要讲的到。 Jadi yang pertama Yesus berkata, kenapa kamu harus percaya Allah Tritunggal? Karena Alkitab berbicara. 然后主耶稣说呢，你们为什么要相信三一这真神呢？因为这是圣经所说的。 Bahkan boleh saya tambahkan karena Yesus sendiri menegaskan bahwa Dia adalah Allah. 所以我自己也说呢，主耶稣也强调，主耶稣就是上帝。 Tapi ada poin kedua yang menurut saya poin sangat menarik. 然后第二点呢，就是很重要我觉得很有趣的一点。 Kalau yang pertama otoritas itu berkaitan dengan firman Allah, 如果呢第一个的权威是跟神的话有关联的话， maka bagian yang kedua di sini otoritas itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan Bapa. 然后第二个的权威呢跟天父的工作是有相关的。 Yesus berkata, kalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapa, pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Bapa, kamu jangan percaya.
主耶稣说呢，若是我们没有做天父的工作，那么你们就不要信我。 Maksudnya Bapa melakukan apa? Aku juga lakukan kok. Berarti aku sama Bapa memang sama. 他的意思是说，天父做什么也是做，我是在什么，就是说他们两个都是一样的。 Saudara, dan Yesus kemudian berkata, kamu harus percaya akan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya supaya kamu boleh tahu dan mengerti Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ayat 38. 然后第38节说呢，主耶稣说呢，你当信这件事，叫你们就知道又明白，父在我里面，我也在父里面。 Yesus mau berkata, kenapa engkau harus percaya aku adalah Allah? 好像主耶稣说呢，你们为什么要相信我是上帝呢？ Karena apa yang dilakukan Bapa, apa yang Bapa kerjakan, aku juga lakukan. 因为天父做什么行什么，我也是去做。 Yesus sedang menunjukkan sebuah bukti konkret. 因为主耶稣已经给了我们一个很具体的这个证据。 Saudara, ketika kita bicara mengenai Allah, Allah itu bukan hanya istilah Allah, tapi Allah itu menjadi Allah karena ada pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. 所以我们说到上帝，上帝的话呢，并不是只是说上帝，因为上帝有他所要做的这个圣工。 Allah menjadi Allah karena dia punya pekerjaan-pekerjaan yang begitu baik, begitu indah. 因为上帝呢，成为上帝呢，因为他的工作是美善的，而且是最美好的。 Dan Yesus berkata, kamu lihat aku melakukan segala hal tersebut. 然后主耶稣说呢，你们看呢，我行了这些善事， Kamu harus percaya kepada aku. 你们必须要相信我。 Saudara, kalau saudara perhatikan dalam gambar yang saya taruh di situ, 若是你们注意看我放在这个图画， saya senang gambar ini karena pertama gambar ini adalah gambar yang bicara mengenai seluruh dunia. 然后我喜欢这幅图画，因为是它描写了整个世界。 Dunia ini bisa ada karena Allah yang menciptakan. 我们有这个世界呢，是因为上帝创造了这个世界。 Dunia ini masih bisa berjalan dengan baik karena Allah yang menopang, menjaganya. 这个世界能够运行的非常的缓呢，是因为上帝呢在托住这个宇宙。 Dan semua kita masih bisa hidup bangun hari ini itu karena kebaikan Allah. Allah atas dunia ini. 我们今天能够从早晨起来呼吸新鲜的空气，也是上帝的工作。 Kita punya sebuah sistem metabolisme tubuh yang tidur lalu bangun disegarkan kembali dan itu semua adalah kebaikan Tuhan. 我们身体一切的构造，我们能够睡觉又再醒来呢，这是上帝所做的一切美善、一些善事、善功。 Saudara, dan di gambar ini menjadi gambar yang indah karena di dunia itu ada cahaya kemuliaan, sinar terang daripada salib Kristus yang kemudian salib itu disinar begitu terang sehingga menjadi shadow, menjadi bayangan yang menutupi dunia. 所以呢，在这个图画的很好的话呢，就是因为有这个十字架的光，然后这个十字架呢就照亮了整个世界，这个世界就光亮了。 Pekerjaan Allah bukan saja pekerjaan yang menciptakan dunia, tapi menyelamatkan dunia melalui kematian Kristus. 上帝呢创造这个世界呢，不单只是创造而已，而且他也给了我们主耶稣。 Dan pekerjaan-pekerjaan ini yang Yesus lakukan ketika dia datang ke dalam dunia. 当主耶稣来到这个世上的时候，他就做了这些的圣工。 Saudara, kalau saudara perhatikan perikop yang kita renungkan itu dari Yohanes pasal 10. 如果我们我们刚才所读的经文是在约翰福音第4章。 Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara akan berjumpa dengan satu ayat yang sangat powerful sekali. 若是我们读整章的话呢，我们看到呢有一节呢很好的一个经文， Ayat itu adalah ayat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. 就是第4章第4节。 Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. 主耶稣说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得更丰盛。” Ketika Yesus bicara mengenai hidup berkelimpahan, ini adalah hidup yang ada di dalam Allah. 然后主耶稣当所说的这个生命的丰盛呢，是说我们住在神里面。 Ini adalah hidup yang menikmati pekerjaan baik Allah. 我们的生命呢，就是我们享受上帝所做的一切美善的事情。 Ini adalah hidup yang kita mengalami hadirat Allah. 这是我们的生命能够经历到上帝的同在。 Saudara, kalau saudara perhatikan di gambar yang sebelah kiri, 若是我们看着这个右边的这个图画， saudara, itu adalah sebuah gambar yang sangat terkenal sekali. Ada yang dilukis oleh orang pelukis Rusia pada zaman dulu. 我们看这个片图画呢，这张图画呢是由这个俄罗斯呢最著名的画家呢，他在以前所画出来的。 Saudara, gambar ini adalah gambar yang para
para penafsir berbicara ini menjadi gambar yang menggambarkan Allah Tritunggal. 然后那些解经家解释呢，这个图画呢，就是解释了关于三一真神。 Kalau saudara perhatikan di gambar gitu ada 3 pribadi di situ, yang di tengah ada seseorang, ya katakan saudara atau malaikat lah begitu, yang memakai jubah warna merah tua, ya merah seperti darah. Itu adalah pribadi Tuhan Yesus, Yesus yang mati, darahnya tercurah untuk kita. 然后在中间呢，有一个穿的这个红色这是紫袍的人，那么这就是象征主耶稣。然后这个红色呢，象征主耶稣死在十字架上，他所流出的宝血呢，就是以这个红色来作为代表。 Lalu kalau saudara perhatikan yang sebelah kanan, yang warna biru, 而是我们注意到呢，这个右边的话， dikatakan ini menggambarkan Allah Bapa, Allah yang menciptakan alam semesta, langit, bumi dan segala isinya. Biru itu menjadi lambang penciptaan. 然后呢，这个象征呢，这个上帝天父呢，他是创造了一切宇宙万物。那个这个蓝色呢，就是代表他的创造。 Sedangkan kalau saudara perhatikan sebelah kiri itu menggambarkan Allah Roh Kudus dengan baju 然后第 yang 三左边呢，就解释了这个圣灵。 dengan baju yang berwarna sedikit coklat, bukan coklat ya, seperti kayak api yang menyala, kayak Roh Kudus yang turun menjadi simbol daripada api tersebut. 就好像呢这个火焰一样的话，然后就像呢圣灵啊从天上降临的时候，就像这个火焰。 Sebenarnya yang menarik dari gambar ini adalah seperti ini. 其实呢，从这幅画中最吸引人的就是呢， Kalau saudara perhatikan, pelukis telah menggambarkan pribadi Allah Tritunggal tersebut. 如果呢这个画家呢已经描写了这个三一真神的这个位格。 Maka kita mendapat kesan bahwa di bagian tengah yang depan itu seperti ada ruang yang kosong, ruang yang terbuka. 然后呢，我们注意到了前面的一个空间。 Dan ketika kita lihat gambar ini seperti kayak kita diundang untuk, oke, Tommy, kamu yang duduk di bagian tengah, yang di depan Tuhan Yesus, kira-kira begitu. 或者呢，为说呢，牧师呢，我们是坐在前面呢，后面就是主耶稣。 Maksudnya adalah konsep Allah Tritunggal itu sedang berbicara mengenai Allah yang ada 3 pribadi. 然后呢，这个三一真神呢，他的意思就是说呢，三一真神呢，他们各自有各自的位格。 Tapi menariknya Allah yang 3 pribadi itu mengundang kita untuk bersama-sama dengan Dia. 但是呢，三一真神邀请我们与他一起， Mengundang kita untuk mengalami, mencicipi pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. 就是邀请我们，让我们一起来赏呢，享受呢上帝的创造。 Allah Tritunggal bukan sekedar sebuah teori. 那么三一真神呢，不只是一个理论而已。 Tapi seperti gambar ini Allah Tritunggal mengundang kita untuk kita ada di dalam persekutuan bersama dengan Allah Tritunggal. 就是说呢，三一真神邀请我们进入里面，让我们跟三一真神在一起。 Saudara, ketika di dalam artinya kita mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah itu. 就是呢，在它里面呢，就是我们要经历神的圣工，神的这个所做的善功。 Saudara, kalau sebenarnya melihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 dan ayat 16. 若是我们看约翰一书第4章第15到第16节， Saudara bisa perhatikan di slide ini. 我们可以看这个上面这个。 Yesus berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Bapa. 凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。 Kalau di Yohanes 10 tadi Yesus berkata, aku, Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. 然后在这个约翰福音第4章，主耶稣说：“我在父里面，父也在我里面。” Sekarang Yesus berkata, Allah itu ada di dalam kita dan kita di dalam Allah, di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. 然后现在主耶稣说呢，我们是在神里面，神也在我们里面，就是我们跟上帝，我们的神一起来团契。 Dan Yesus kemudian berkata, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 然后第16节说：“神爱我们的心，我们也知道也信。神，我们住在爱里面，就是住在神里面，神也住在他里面。” Saudara, saya cukup kaget Yesus berkata, kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. 我听到呢主耶稣说这句话的时候，我觉得很惊奇，因为神在我们里面，我们也在神里面。 Tapi kunci pentingnya adalah barang siapa tetap di dalam kasih. 但是最主要的这个关键就是我们要藏在神的爱里。
Saudara, Yesus sedang menggambarkan apakah kita ada hidup dalam kasih Allah, mengalami kasih Allah. 就是主耶稣已经描写到呢，我们是不是已经藏在神的爱里面？ Saudara, semakin hari semakin hidup tengah-tengah dunia ini berjumpa dengan banyak orang. 我们活在这个世界上呢，我们会遇见很多的人。 Saya menyadari salah satu isu utama dalam hidup manusia 我知道呢，在人生当中有一个最大的一个他们所说的话呢， adalah masalah penerimaan. Penerimaan. 就是接纳。 Kita ingin dikasihi, 我们希望被爱， kita ingin diakui, 我们希望被人认同， kita ingin diterima. 我们希望被人接纳。 Atau dengan bahasa sekarang kita ingin eksis. Tetap ada begitu. 就是呢，以现在的话说，就是我们仍然有存在。 Saudara, kenapa atau saudara misalnya harus posting banyak hal di sosial media? Saya tidak menentang ya, tapi saya cuma bertanya kenapa. 我不知道呢，现在呢，在这个上网里面呢，我们看到很多人喜欢自 Saudara 拍。 pergi kemana, saudara foto posting, lakukan apa posting. Tapi jarang sih orang yang kebaktian di gereja di posting gitu, agak jarang. 很多人呢，他们去旅行、去吃餐、去吃东西的话，他们都是喜欢自拍。但是呢，来到教会参加崇拜，他们不会自拍。 Sederhana, setelah saudara posting, apakah saudara ya sudah pokoknya udah posting selesai atau saudara menantikan sesuatu? 我并不是呢反对这个自拍，只是我告诉你们，是否当你自拍的过后呢， 你 Coba 是否在等候某一些的东西？ Yang suka posting boleh menjawab. Saudara, apakah saudara posting lalu saudara ya sudah posting aja atau saudara menantikan sesuatu? 就是当你自拍过后，你是否是觉得我是自拍就算了吧，或者是你说我自拍之后呢，我还在等待什么？ Setelah posting pasti kita pingin lihat siapa yang lihat, ada komentar atau enggak apa, atau ada jempol atau enggak, ada like atau enggak. 让我们自拍过后，我们就去看了是不是有很多的粉丝在那们称赞我们，或者在批评我们。 Coba bayangin kalau setiap hari saudara posting, kagak ada yang lihat, kagak ada yang komentar, kagak ada yang kasih jempol. 如果想象呢，你在自拍后过后呢，没有人呢赞扬你，没有人评论你的话， Seminggu aja, 只是一个星期， saudara masih posting nggak? 你还不会还自拍？ Saudara mungkin jangan pikir ini providernya pasti salah nih, ini nggak bagus ya, connectionnya. 你以为呢我的可能呢我拍的这个不好？ Saudara, sekali lagi saya tidak berkata salah, 我再次跟你们说呢，自拍并不是一件坏事， tapi tanpa sadar di balik itu kita sebenarnya butuh penerimaan, butuh pengakuan. 就是在不知不觉中我们希望被人所接纳。 Semakin yang like, semakin bagus, kita lebih senang. 如果更好的话，我们更开心。 Bahkan kita bisa tuh, lu lihat lo punya gua yang like ada 500-an lebih gitu loh. 你看呢，现在我已经有500个粉丝了。 Nggak ada kan? Coba lu lihat yang like gua belum ada loh. 你看别的没有了， Belum ada yang kasih komentar loh. 没有人给我评论。 Saudara, ini natur manusia. 这是我们人很正常的一个想法。 Tapi di tengah-tengah semua itu Yesus berkata, aku sudah menerima engkau, aku mengasihi engkau. 但是在这些当中呢，主耶稣说我已经接纳了你，我已经爱你。 Barang siapa tinggal dalam kasih itu, kalau tinggal di dalam fakta bahwa saya sudah terima kamu apa adanya, 就 maka 是说呢，主耶稣说我爱你，就是主耶稣爱我们自己的本相。 maka kasih Allah itu penerimaan Allah memenuhi hidup kita. 那么这个爱呢，就充满着我们整个人。 Dan saudara, disitulah membuat hidup saudara dan saya menjadi hidup yang berkelimpahan. 那么你和我的生命就是一个很丰盛的生命， Ini bukan karena materi, 这不是关于物质的问题， ini bukan karena saya posisi terkenal, 并不是因为呢我是一个出名的人物， tapi hidup saya sudah sangat puas. 因为我很满足， Karena Tuhan terima saya apa adanya. Tuhan mengasihi saya dengan sempurna. 因为主耶稣呢很完全的爱我，而且呢他也爱我的本相。 Saudara, sehingga kalau posting nggak ada yang ngelihat, dunia nggak kiamat kok pokoknya. 如果自拍呢没有人看呢，这个世界也不会结束的。 Ada anak-anak yang karena semuanya itu bisa bunuh diri. 但是有些孩子呢会因做这件事情而自杀的， Bisa bunuh diri mereka. 他们会自杀。 Itu terjadi. 发生了这样的事情， Betapa kasihannya dunia ini. 这个世界何等的可怜。 Dan sebenarnya cukup banyak hidup manusia, kita butuh penghargaan, penerimaan, pengakuan. Tetapi yang paling penting ingatlah, Tuhan sudah mengasihi kita secara sempurna. 是的，我们活在这个世界上，我们实在很需要人爱我们，需要人认同我们。 Sehingga- 但是呢，最重要的就是我们的主耶稣爱我们。 Sehingga ketika Yesus berkata, kamu lihat nggak pekerjaan-pekerjaan yang aku 然后 lakukan? 当主耶稣说，那么你们是否已经看见了我所做的一切善功？ Percayalah kepadaku. 你们要相信我。
Artinya Yesus mau berkata kita tinggal di dalam kasih, percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus dengan sesungguh-sungguhnya. 然后主耶稣说：“你们要常在爱里面，而且呢，主耶稣说你们要相信我，而且要真心的来相信我。” Saudara, ketika bicara Allah Tritunggal bukan saja karena Alkitab berkata begitu, 弟兄姐妹们，当我们谈到这个三一真神的时候呢，并不是只是圣经有说到三一真神， tapi Allah Tritunggal adalah sebuah undangan supaya kita hidup di dalam kasih daripada Allah Tritunggal. 但是呢，三一真神邀请我们，让我们要活在三一真神的爱里面。 Allah Tritunggal adalah sebuah undangan kita tinggal di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. 就是呢，三一真神邀请我们要我们在他这个圣宫里面。 Ketika kita ada dalam semuanya itu, maka hidup kita akan menjadi hidup yang penuh dengan yang abundant life tadi, hidup penuh dengan kelimpahan. 然后当我们行这些事的时候，那么我们生命是一个很丰盛的生命。 Saudara, dalam khotbah saya beberapa tahun terakhir, setiap khotbah saya selalu akhiri dengan yang namanya latihan rohani. 最近呢，我在讲道之后呢，我会做一个这个属灵的操练。 Maksud saya ingin saudara tidak hanya dengar khotbah, tapi pulang saudara coba untuk mempraktekkan hal-hal tertentu. 就是说呢，我希望呢，你们不要只是听到而已，当你们回家过后呢，你们把它这个应用出来，实行出来。 Sebab cukup banyak kita itu kemudian dengar khotbah yang bagus, pulang ketemu Kue Tiao, ketemu BPK, udah lupa semua ada jadinya. 到时候当我们听到过后呢，一看见这些美事呢，我们这些所听得到就把它忘得一干二净了。 Saudara, karena itu saya mendorong saudara melakukan latihan rohani yang saya sebut contemplation on God's love. Saudara sudah mengerti arti contemplation kemarin, artinya hidup yang terarah kepada bersama dengan Tuhan di baitnya. Meskipun bukan di gereja ya, kita mengalami Tuhan dan mengalami Tuhan khususnya kita fokus dengan kasih Allah. 就是我所说的这个呢，就是呢，让我们专注于我们的上帝。 Jadi hal yang saya ingin minta saudara sebentar keluar boleh langsung saudara lakukan begitu 就 ya. 是我希望你们呢离开的时候，你们可以， Atau sepanjang minggu ini 去做。 bahkan sepanjang bulan ini 或者在这个星期，或者在这个月里面， saudara boleh saling ingatkan juga dengan pasangan masing-masing. 你们可以跟你们的朋友、这配偶呢彼此来分享。 Saya ingin ketika saudara keluar ya, 当我希 saudara 望当你们走出这里的时候， mengarahkan pandangan melihat matahari. 然后呢，我们注目仰望太阳， Saudara merasakan kehangatan cahaya matahari. 那么你就会感受到太阳的温暖。 Saudara boleh lihat pakai gaya seperti tangan begitu ya, mataharinya di tengah begitu untuk fokus saudara ngelihat. 然后呢，你用手呢把这个太阳呢，用手呢把它牵在你的这个中间里面。 Sembari melihat cahaya dan kehangatan matahari, saudara diingatkan bahwa seperti matahari yang tetap bersinar, Tuhan itu selalu baik. Tuhan selalu mengasihi saya. 就像呢这个中间的太阳一样，这么温暖，这么的热，就是我们的爱，我们的神就是这么的爱我们。 Saudara, Tuhan itu seperti matahari yang selalu bersinar, 弟兄姐妹们， menggambarkan 神的爱呢，就好像这个太阳一样，总是发光的。 matahari tidak pernah stop bersinar, menggambarkan Allah tidak pernah stop mengasihi kita. 因为呢，这个太阳总不会停出这个发出光，就像我们的神的爱是从不会止息的。 Saya nggak tahu sudah keluar nanti matahari nongol atau enggak, karena terakhir ini cukup ada hujan ya. 我不知道呢，外面是不是有太阳？因为最近只是雨天。 Tapi saudara, saya mau berkata, kalaupun hujan, kalaupun memang gelap di luar, 它只是下雨天的，只是黑云满布。 kalaupun ada petir yang begitu besar dan gelap banget ketika kita keluar misalnya, 比如让我们走出去的时候，这个闪电呢，天地都黑暗了。 pertanyaan saya, matahari tetap bersinar enggak? 那么我就问你们，太阳是不是总是发光？ Hah? Tetap bersinar enggak? 有没有总是发光？ Saudara, meskipun ada awan gelap, 虽然有这个黑云， ada kilat, 有这个闪电， ada hujan yang besar, 有大雨， kita nggak bisa lihat matahari. 我们无法看到有太阳， Mata kita terbatas melihat matahari. 因为我们的眼睛是有限的，能够看到这个太阳。 Tapi di balik awan gelap itu ada matahari yang tetap bersinar. 但是呢，在这个黑云的后面，仍然有这个太阳在发光。 Saudara, demikian juga dengan Allah. 我们的上帝也是如此。 Jadi setiap lihat matahari, ingatlah Allah adalah Allah yang mengasihi saya. 所以，当我们一看到太阳的时候，我们就要记得，我们的上帝是爱我们的上帝。 Jangan saudara berpikir, aduh musuh tapi hidup saya gelap melulu, begitulah judulnya. Gelap melulu. 不要说呢，我们是黑云漫步， Saya tahu ada hujan berat, hujan besar, 大雨， ada petir sana sini.
在那里都有闪电， tapi matahari tetap bersinar. 但是呢，太阳总是发光。 Jadi pertama, lihat matahari dan ingatkan hidupmu bahwa kasih Tuhan menyinari hidupku selalu. 就是当我们看到太阳的时候，我们只是要记得呢，上帝呢的爱呢，就像这个阳光一样，不断的照耀着我们。 Ingatkan pada diri saya mau tetap tinggal dalam kasih Allah, untuk 在这里 tinggal 提 di 醒 dalam 我 Allah. 们，我们要住在神里面，神也住在我们里面。 Tapi selain lihat matahari, saya ingin ajak saudara juga melihat satu benda yang lain, 然后除了看太阳，我邀请弟兄姐妹们再看另外一个的物体， yaitu kita melihat bulan. 我们看月亮。 Bulan dia tidak bersinar dari dirinya sendiri, 月亮它自己本身不会发光， tapi bulan tetap menjadi pantulan daripada cahaya matahari yang begitu besar yang menyinari benda ini, dan benda itu memantulkan cahaya tersebut. 但是这个月亮虽然不会发光，但是当太阳的光照射到这个月亮的时候，月亮呢会反射这个光出来。 Saudara, dan ketika Yesus berkata, kamu lihat tidak perbuatan-perbuatanku. 弟兄姐妹们，主耶稣说：“你们没有看见我行的善功。” Dan ketika dikatakan supaya kita masuk tinggal bersama dengan perbuatan-perbuatan Allah, 但是当主耶稣说要我们进入他所做的这个善功里面， maka seharusnya perbuatan Allah itu menyinari hidup kita, membuat hidup kita pun memancarkan perbuatan-perbuatan ilahi itu. 以致呢，当上帝的光照耀的时候呢，我们也能够行出呢上帝所要我们做的这个圣功。 Saudara dan saya harus menjadi instrument of God, alat-alat Allah. 弟兄姐妹们，我们每一个人必须要成为上帝的器皿， Seperti bulan tadi. 就好像刚才的月亮一样。 Ketika malam hari saudara lihat bulan, saudara sambil bertanya, sudahkah hidup saya pun memancarkan cahaya ilahi itu? 当我们在晚上看见月亮的时候，我们再次的质问：是否我们的生命已经像月亮一样，能够反映出这个光芒出来？ Ketika suami istri mulai berantem di malam hari, dua-dua keluar bareng, lihat bulan dulu deh. 当夫妻之间争吵的时候，他们两方呢都要走出家门，然后我们一起来看这个月亮 Dan 吧。 kalau saudara masuk ke dalam rumah lagi berantem, keluar lagi lihat bulan. 如果进家呢又在争吵的话，那么我们再走出去吧。 Saudara dan saya harus bertobat. 你们必须要悔改， Cahaya Tuhan menyinari hidup kita, kita alami dan kita bagikan pada orang sekeliling kita. 因为神的光照耀我们，所以我们必须要把这光分享给别人。 Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus 当主耶稣 berkata, 说呢，我一父言为一， maka Yesus juga berkata, engkau ada dalam aku di dalam engkau. 所以主耶稣说我在父里面，父也在你里面。 Kita bukan Allah, 我们不是上帝， kita tidak menjadi satu bersama dengan Allah, 我们不可能与上帝合而为一。 tapi kita diundang seperti gambar tadi untuk makan bareng, menikmati bersama dengan Allah. 但是呢，我们被邀请呢，就像刚才的这个图画一样，就是与主同系。 Dan saya berharap itu boleh mendorong kita untuk lebih mengasihi orang sama kita. 我希望呢，这些能够激励我们能够去爱别人。 Kadang-kala saya melihat ada orang Kristen yang begitu emosi luar biasa, benci luar biasa, menghakimi seseorang. 很多时候呢，看到基督徒呢，他们的情绪非常的激动，而且呢，他恨人呢恨得非常很厉害。 Saya tahu orang itu sangat-sangat berdosa, sangat-sangat tidak benar terhadap orang yang marah luar biasa itu. 当然我知道呢，这个人实在是不对的，因为他这么的这个对人这么的生了很大的气。 Tapi saudara, semakin kalau hati kita dikuasai oleh kasih Allah, Allah yang selalu menerima kita. 但是呢，是我们的心呢是被神的爱所充满的话，那么上帝的神呢就时常充满着我们的心。 Maka kasih Allah itu akan membuat kita berpikir seperti ini. 那么神的这个爱呢，就会使我们有这样的一个想法。 Kalau Tuhan tidak pernah menghakimi saya, mengapa saya menghakimi orang lain? 我们的主从未论断我，从未批判我，为什么我要去论断别人，去批判别 Kalau 人呢？ Tuhan tidak pernah membenci saya, mengapa saya benci si A itu? 如果主呢从未恨过我，为什么要去恨别人呢？ Sebaliknya, karena Tuhan selalu terima saya harus belajar menerima orang lain. 相反的，就是因为主耶稣时常的接纳我，所以我必须要接纳别人。 Kasih ilahi bersama Allah Tritunggal mempengaruhi diri kita dan kita akan memancarkan kasih itu. 我们三一真神的这个他们的这个爱呢，再次的光照我们，也让我们能够用这个爱去爱别人。 Saudara, biarlah Tuhan memberkati hidup kita. 但愿神祝福我们每一个人， Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang memancarkan kasih Allah itu. 但愿我们每一个人成为一个呢反映基督这个光亮的人。 Kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar, firman yang boleh kami dengar.
天父上帝，我们为着我们能够听到你的话语而向你献上我们的感谢。 Dan Tuhan terus ingatkan kami 主啊，你再次提醒我们， bahwa kami bukan saja percaya akan Allah Tritunggal, tapi kami hidup di dalam relasi Allah Tritunggal. 主啊，我们不但相信三一真神，而且呢，我们跟三一真神呢有这个联系。 Dan biarlah kehidupan itu menjadi kehidupan yang mengubah hidup kami, dan hidup kami boleh memancarkan kasih Allah Tritunggal. 但愿这个光能够帮助我们照亮我们，也让我们的生命能够发出这个光。 Berkatilah setiap kami, 主啊，求主你祝福我们每一位， dengar doa kami. 求你听我们的祷告， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣的名祷告， kami berdoa. 阿门。 Amin.